Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang bersama saya Grace Chun Lee. Berita utama, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg meneruskan kunjungan sempena Tahun Baharu Cina dengan melawati beberapa rumah terbuka di Bintulu pada Ahad. Beliau memeriahkan lagi suasana hari ke-8 sambutan Tahun Baru Cina dengan melawat ke Majlis Rumah Terbuka Parti Demokratik Progresif PDP di Dewan Suara Bintulu. Kehadiran beliau dalam majlis tersebut telah disambut mesra oleh Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya merangkap Presiden PDP, Datuk Sri Tiong King Sing serta ahli barisan tertinggi PDP yang lain. Di situ beliau bersama tetamu jemputan lain berkesempatan menyempurnakan simbolik menggaul Yisang sebagai tanda kesejahteraan dan menyambut tuah. Premier Sarawak kemudiannya meneruskan kunjungan ke Rumah Terbuka Dewan Undangan Negeri Dun Tanjung Batu bersama Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP di restoran Dinner World. Majlis tersebut turut menyambut ulang tahun ke-6 Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari sebagai Premier Sarawak di mana beliau telah menerima cenderahati daripada pihak SUPP. Antara turut hadir ialah Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Sri Dr. Sifan Rundi Utom, Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk John C. Tayai, Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Sri Lee Kim Shin, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Julaihi Narawi, Setiausaha Kerajaan Sarawak, Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, Timbalan Menteri Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Batu, Johnny Pang Leong Ming, Residen Bahagian Bintulu, Nyurak Keti dan Dev-Dev Kehormat yang lain. Laporan seterusnya, usaha kini ditumpukan untuk mendirikan tempat kediaman sementara bagi menempatkan mangsa kejadian kebakaran rumah bujang rantau Kiran yang berlaku pada 25 Januari lepas. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, penempatan sementara itu akan dilengkapi dengan kemudahan penting bagi memberi keselesaan kepada mangsa terlibat. Ujarnya beliau telah mengarahkan pelbagai agensi untuk menyediakan kemudahan yang diperlukan termasuk air, elektrik, tandas dan bilik mandi. Jelasnya pembinaan semula rumah panjang tersebut dijangka akan memerlukan sekitar 2 hingga 3 tahun untuk disiapkan. Beliau berkata demikian semasa mengadakan lawatan ke tapak kebakaran rumah panjang tersebut di Nanga Menamit, Limbang pada Sabtu. Sementara itu, Dato' Amar Awang Tengah mengumumkan akan menyalurkan peruntukan berjumlah RM50,000 menerusi pihak Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK untuk pembinaan kediaman sementara yang selesa. Tambahnya, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak juga akan menyalurkan bantuan bernilai RM5,000 setiap pintu, manakala dana sebanyak RM50,000 turut disumbangkan oleh Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak Pusaka dan Persatuan Kayu Kayan Sarawak STA. Pada lawatan ini, Timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia Datuk Hasbi Habibullah turut menyampaikan bantuan kewangan berjumlah RM1,500, manakala Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail pula menyumbangkan RM300 setiap pintu. Manakala bakul makanan berjumlah 79 bungkus juga disumbangkan oleh Datuk Amar Awang Tengah, Datuk Hasbi serta Datuk Dr. Abdul Rahman. Beralih ke perkembangan di Bintulu, dengan rakyat Sarawak sememangnya terkenal dengan nilai toleransi yang tinggi dan menghormati kepercayaan serta agama dianuti kaum lain. Menteri Jabatan Premier Sarawak, Datuk John C. Tayai berkata, masyarakat di negeri ini saling menghormati kepercayaan masing-masing walaupun berlainan agama dan kaum. Katanya, kunjungan Tahun Baru Cina adalah salah satu cara untuk menggalakkan persefahaman dan perpaduan dalam kalangan rakyat. Oleh itu, katanya, tradisi ini penting untuk dikekalkan dalam kalangan masyarakat. Beliau kata demikian ketika ditemui semasa membuat kunjungan sempena Tahun Baru Cina ke kediaman Penasihat Persatuan Chenja Tai Chi Bintulu, Ding Ching Chuan di Bintulu pada Jumaat. Dalam hal itu, Datuk John C. yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kakus tidak ketinggalan menyempurnakan tradisi sempena Tahun Baru Cina iaitu menggaul Yisang bersama rombongan sebagai simbolik kejayaan, kemewahan, kemakmuran, kebahagiaan dan rezeki yang akan tercapai pada tahun-tahun yang akan datang. Di Marudi pula, pengumuman Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg baru-baru ini berkaitan projek pendalaman saluran akses Delta Batang Baram disambut baik oleh pemimpin tempatan. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Buruh Imigresen dan Pemantauan Projek, Datuk Gerawat Gala, langkah tersebut akan membantu dalam mengurangkan isu banjir yang kerap dihadapi oleh penduduk setempat.
Beliau berkata demikian dalam Majlis Makan Malam Tahun Baru Cina 2023 di Dewan Suara Marudi pada Jumaat. Menyentuh berkenaan sambutan Tahun Baru Cina, beliau yang juga adun mulu memberitahu penglibatan setiap lapisan masyarakat pelbagai kaum di daerah Marudi dalam sambutan tahun ini mencerminkan keamanan dan keharmonian hidup di negeri ini. Selain itu, katanya setiap perayaan yang disambut di Sarawak memberikan ruang dan peluang kepada masyarakat untuk mendalami pelbagai budaya di sini. Manakala jelasnya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri mengakui Sarawak merupakan wilayah yang menjadi contoh untuk kerajaan perpaduan. Dalam hal itu, beliau menyeru agar setiap pihak terus mempertahankan Sarawak daripada golongan ekstremis supaya tidak menggugatkan kestabilan politik di negeri ini. Sementara itu, Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Datuk Dr. Penguang Manggil memberitahu sambutan perayaan seperti Tahun Baru Cina secara besar-besaran dapat mengeratkan silaturahim antara masyarakat Sarawak khasnya di Marudi dan Baram. Katanya program seumpamanya boleh dimanfaatkan untuk saling bertemu dan beramah mesra sesama sendiri. Selain itu, ujarnya, ia juga memberi peluang kepada rakyat untuk bertemu dengan wakil rakyat di mana kesempatan itu dapat digunakan untuk memanjangkan sebarang isu yang dihadapi di kawasan masing-masing. Dalam pada itu, adun Marudi itu menaruh harapan agar tahun Arnab ini terus memberi keharmonian, kemakmuran kepada masyarakat Marudi. Terdahulu, Ahli Parlimen Baram, Dato' Anyi Ngau ketika berucap berkata, kestabilan politik di negeri ini membolehkan rakyat Sarawak meraihkan bersama perayaan setiap kaum dalam suasana aman dan meriah. Jelasnya, semangat perpaduan yang telah lama wujud di sini telah dijadikan contoh untuk kerajaan perpaduan pada masa kini. Selanjutnya, Pusat Redeems mempunyai potensi menjadi tempat penganjuran pelbagai program atau aktiviti berskala besar. Sehubungan itu, Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak merangkap adun Tasik Biru, Datuk Henry Juneb memberikan cadangan untuk mengadakan Blues Night pada bulan Oktober ini. Menurutnya, beliau mencadangkan semua ahli Central Executive Committee CEC Redeems mengadakan lawatan ke luar negara bagi mempelajari senario seperti program pembukaan Kampung Budaya Bidayuh, Gawai Bandi Redeems dan sambutan ke-25 penubuhan Redeems yang lepas supaya pengalaman tersebut dapat diaplikasi ke arah pembangunan yang lebih mampan dan lebih baik. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan Majlis Makan Malam Apresiasi Pertubuhan Pergerakan, Penyelidikan dan Pembangunan Singai Sarawak Redeems di Dewan Datuk Peter Nansian Ngusi, Pusat Redeem Kampung Apar Singai Bau pada Jumaat. Terdahulu dalam ucapannya, Presiden Redeems Datuk Peter Nansian Ngusi berkesempatan merakamkan penghargaan kepada Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg atas peruntukan berjumlah RM3 juta bagi membangunkan Pusat Redeems menjadi sebuah tempat tarikan pelancong dan pelaksanaan program pada masa akan datang. Turut berucap ringkas, Presiden Seumur Hidup Redeems, Datuk Wilfred Ratani Som, memberitahu pembangunan fizikal seperti Pusat Redeems membuktikan kemampuan melakukan sesuatu untuk komuniti. Manakala Kerajaan Sarawak berhasrat untuk memperkasakan golongan belia dalam bidang pertanian moden, demikian menurut Setiausaha Agung Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak Serbekas, Safi'i Ahmad. Katanya, Premier Sarawak menekankan kepentingan penggunaan Internet of Things IoT untuk memajukan bidang pertanian hari ini. Dan sendiri telah berbincang dengan saya, memaklumkan bahawa salah satu yang perlu kita usahakan adalah membangunkan ataupun memperkasakan belia kita dalam bidang pertanian moden. Beliau ada menyentuh tentang IoT, Internet of Things, yang boleh kita apply, kita laksanakan dalam kita memajukan bidang pertanian ini. Beliau berkata demikian ketika berucap mewakili Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah pada Majlis Penangguhan Kursus Fertigasi Pertanian Zon Selatan 1 di ICATS Kuching pada Sabtu. Dalam pada itu, beliau yang juga adun daurah berkata 2023 merupakan tahun penuh bermakna bagi Saberkas kerana pertubuhan itu telah mencapai 50 tahun usianya. Justru katanya, sepenuh usia 50 tahun itu, Saberkas telah mengadakan sambutan Jubli Emas dengan pelbagai program yang diadakan. Menurutnya, program yang dilaksanakan melibatkan ahli Saberkas di peringkat unit, cawangan dan kepimpinan negeri.
Sementara itu, Safi'i menjelaskan bahawa Saberkas akan terus komited untuk memainkan peranan sebagai pelopor pertubuhan utama dalam mempergiatkan lagi aktiviti yang melibatkan golongan belia dan masyarakat. Sekian edisi malam bersama saya Grace Chun Lee. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Menyebar Fakta. Salam UKAS.